kau miliki iman yang teguh. Kau nyalakan obor agama dirimu bak lentera. Di belenggu jahiliyah kau tempuh dengan berani. Walaupun jasadmu milik Tuhan, tetapi hatimu milik Tuhan. Ana masih menjadi saksi ketabahan keluarga itu. Jika suami dan anak dibaring menghadap mentari, disuruh memilih iman atau kekufuran, samar jahiliyah atau sinaran akidah. Sabarlah keluarga Yasin, bagimu syurga di sana. Kau pun tega memilih syurga, walau terpaksa mengorban nyawa. Lalu tombak yang tajam menikah, dasarmu yang tiada berbayar. Namun iman di dadamu sedikit tidak berubah. Darahmu menjadi sumbu pelita iman, Sumaya kaulah lambang wanita soleha. Tangan yang disangka lembut menghayung buayan, menggoncang dunia mencipta sejarah. Darahmu menjadi sumbu pelita iman, Sumaya kaulah lambang wanita soleha. Tangan yang disangka lembut menghayun buayan, menggoncang dunia mencipta sejarah. Sebaik manusia, namamu tetap menjadi sejarah.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Kasim pada pagi ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Siapa bersama dengan Ustazah pada pagi ini? Boleh kita lihat teman-teman kita yang ada bersama dengan kita. Oh, kita ada Kak Nargis kita. Assalamualaikum Ustazah dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi kakak. Oh, Kak Noh juga ada. Kak Noh dekat pagi ada dekat kuliah Ustazah ni. Work from home ya. Waalaikumsalam Kak Noh. InsyaAllah. Serta pihak admin ya dibagi kat situ. Oh, Kak Som juga. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Som. Siti Hajar. Alhamdulillah dapat mengikuti kelas pagi Jumaat yang penuh barakah. Alhamdulillah Kak Siti Hajar. Masya Allah. Kak Zah juga. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat pagi Ustazah. Ya, selamat pagi Kak Zah. Alhamdulillah ya. Oh, ya jawab kat situ. Ya Ustazah. Masih WFH. Okey. Alhamdulillah lah juga ya Kak Noah. Dapatlah juga ikuti kuliah Ustazah ni. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey. Ni mana yang lain ni? Ustazah tak nampak yang lain. Pergi mana? Pergi mana? Ni baru berapa orang? 14 orang yang dengan Ustazah ni. Yang lain pergi mana? Cuti ke? Belum raya lagi. Belum raya. Tapi dah ponteng kuliah ni. Ramai tak ada ni. Tak apalah ya. Agak sekejap lagi lah tu dia masuk. Cik Kamaria tak ada Ni Kak Noh Kamaria bukan Cik Kamaria. Cik Kamaria lain lah. Ni Kak Noh. Okeylah, tak apa. Saya pun tak nak buang masa sebab kita pun ada banyak kerja kita nak buat kan. Kalau nak tunggu sesuatu masuk ni memang sampai esok pagi lah nanti nampaknya. Okey, baik. Alhamdulillah muslimah semuanya. Macam mana pada pagi ni kita akan mulakan pengajian di muka surat yang keberapa? Silakan letak di ruangan komen untuk Ustazah lihat jawapan daripada jemaah. Kak Su kirim salam, Ustazah tidak dapat hadir hari ni. Ya, waalaikumsalam. Muka surat yang keberapa? Tajuk berapa? Tajuk apa? Ada yang tahu, sila letakkan di ruangan komen. Kita nak lihat jawapan daripada jemaah kita. Hari ini kita akan mulakan pengajian daripada muka surat keberapa dan tajuk apa? Muka surat 260 peristiwa tahun 20 Hijrah. Baik, muka surat 260 peristiwa tahun 20 Hijrah. Kak Zal, Kak Som juga memberikan jawapan yang sama. Okey, Ustazah 19 Hijrah? Betul ke? Zahira beritahu. Page 260. Peristiwa 20 Hijrah. Okey. Kenapa Kak Som lain macamnya jawapan Kak Som ni? Kak Som, lain macam jawapan Kak Som ni? Ada yang lain? Ke saudara tersilap ni sini? Kak Som je berikan jawapan yang berbeza daripada Kak Zah dan juga Zahira. Kak Noh ada jawapan Kak Noh? Ke Kak Noh tak ingat? Page berapa? Ni dah habis lah, dah selesai lah Kak Som. 19 Hijrah kita dah selesai ya bincangkan. Okey, baik, kita lihat perbincangan kita. Yang last paragraph belum. Sudah kakak kita dah last week Ustazah dah cantumkan semua perbincangannya. Oh Kak Noh, muka surat 260 Zah. So kita ada 3 orang dah Kak Som yang sebut 260.
Betul Kak Som. Saza tak baca yang muka surat 259 tapi Saza jelaskan semua dalam syarah lah pada minggu lepas. Memang Saza tak baca satu persatu dekat situ. Suzy juga kata apa muka surat 260 tahun lah. Dia punya mat tahun, okey, tahun 20 Hijrah. Okey, Suzy, tahun 20 Hijrah. Baik, kita lihat je slide Ustazah pada pagi ini. Betul ke tidak? Salah, betul lah sebenarnya. Tak ada tak ada yang salah kot. InsyaAllah. Oh, ni bukan ni cover dia. Saya pun dah kenapa dah bagi. Betul. Peristiwa 20 tahun 20 Hijrah, kita berada pada perbincangan di halaman 260. Okey, jadi semua muslimah dipersilakan untuk buka muka surat 260 dan kita akan masuk ya pada perbincangan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada tahun 20 Hijrah dan pada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Ada beberapa perkara yang bagi Ustazah penting yang berlaku pada masa itu. Sebelum pergi kepada perkara yang paling penting, kita lihat dia ceritakan dalam peristiwa 20 Hijrah ni dengan bagi saya dia macam poin-poin penting sahaja dalam setiap paragraf tersebut. Jadi kalau kita lihat pada paragraf yang pertama di muka surat 260 di situ, ada sebuah riwayat yang dipetik dari Al-Waqidi yang berlaku pada tahun 20 Hijrah. Al-Waqidi ni dia kebiasaannya lah kalau ikut kepada ulama hadis, kebiasaannya riwayatnya tak berapa kuat tetapi kadang-kadang diguna pakai juga riwayat daripada Al-Waqidi ini kerana riwayatnya kalau ia bertepatan dengan pendapat-pendapat yang lain ataupun riwayat-riwayat hadis yang sahih, maka kita boleh terimalah ya, tidak menjadi masalah. Baik, kita lihat di sini sebuah riwayat daripada Al-Waqidi telah menyebutkan bahawa Umar pada tahun 20 Hijrah ini telah memberhentikan Qudamah ibn Maz'un. Ya, kalau dalam situ kata mencopot. Mencopot tu maksudnya memberhentikan Qudamah ibn Maz'un dari jawatannya sebagai Governor Bahrain. Jadi pada masa itu Qudamah ibn Maz'un dia adalah seorang governor di sebuah tempat bernama Bahrain. Bukan itu sahaja, ya, Umar bukan setakat memberhentikan dia, tetapi pada masa yang sama Umar juga telah menghukum dia dengan hukuman sebat kerana kes minum arak. Jadi kita lihat pada zaman Umar ni dia banyak kes tentang khamar itu, minum arak. Kalau kita refer pada perbincangan yang lepas punya, kita dapati bahawa ada di kalangan muslimin yang pada masa itu minum arak dan kemudian Umar radhiyallahu an menetapkan hukuman sebatlah kepada mereka. Jadi maknanya kebanyakan kes pada zaman Umar bin Al-Khattab ini ialah berkaitan minum arak. Mungkin saya kira ia adalah berkaitan dengan peristiwa ataupun kefahaman yang salah lah yang pernah disebarkan di kalangan masyarakat. Kalau masih ingat lagi yang pernah kita bincangkan pada minggu lepas, ada kesalahfahaman tentang pentafsiran untuk ayat dalam surah Al-Ma'idah ayat 91. Masih ingat lagi siapa yang memberikan pentafsiran yang salah? Minggu lepas kita baru bincangkan. Ingat tak? Siapa yang memberikan pentafsiran yang salah tentang ayat tu sehingga walaupun dia dah bertaubat, dia masih lagi rasa Allah tak terima taubat dia. Siapa nama dia? Boleh letakkan di ruangan komen di situ, Hazan nak lihat. Typo, saya excited. Ingat lagi tak? Kalau tak ingat pun boleh lah, tengok balik. Tak jauh sangat tu perbincangannya. Abu Jandal, okey Kak Som berikan jawapan. Abu Jandal, baik. Betul Kak Som? Tidak ada yang salahnya pada jawapan itu. Jadi Abu Jandal kan yang dia memberikan kefahaman yang salah, ada juga namanya Dirar, ya, Dirar. Dia memberikan kefahaman yang salah. So saya kira Suzy juga berikan jawapan yang sama. Mungkin kerana penyebaran kefahaman tersebutlah yang menyebabkan ada ramai di kalangan kaum muslimin yang minum arak pada masa itu. Jadi antara mereka yang terlibat dalam kes
disebat ataupun ditetapkan hukuman had inilah kepada dia ialah Qudamah ibn Maz'un yang pada masa itu merupakan Gubernur Bahrain. Jadi setelah Umar bin Al-Khattab memberhentikan dia daripada jawatan Gubernur tersebut, Umar telah melantik Abu Hurairah radhiyallahu an menjawat jawatan Gubernur di Bahrain itu. Dan pada masa yang sama kita dapati untuk tahun kita dah selesai kes yang berlaku di Bahrain ini. Terus kita lihat kepada perenggan yang kedua di situ. Pada masa yang sama, Umar bin Al-Khattab dia menempatkan kaum Yahudi yang berada di Khaybar pada masa itu ke Azri'at. Ke Azri'at dan tempat lain. Maknanya pada sebelum ditempatkan ke Azri'at, kaum Yahudi mereka berada di Khaybar, tapi kemudiannya Umar dia menggantikanlah. Kalau di sini dikata mengusirkan, saya rasa ayatnya tak berapa tepat lah tapi bagi saya lebih kepada menempatkan di tempat yang lain lah begitu. Kemudian kita lihat di sini dia juga menempatkan kaum Yahudi yang berada di Najran kemudian dipindahkan ke kawasan Kufah. Dengan demikian Umar membahagi-bahagikan wilayah Khaybar, Wadi Al-Qura dan Najran kepada kaum muslimin. Jadi tempat Khaybar, Wadi Al-Qura, Najran pada masa itu diberikan kepada kaum muslimin. Kalau Azri'an di situ diletakkan dalam nota kaki sebuah kota yang terletak di hujung wilayah Syam berbatasan dengan wilayah Balqa dan Amman. Okey, dekat belakang sikitlah. Okey, baik. Selesai. Itu saja kisah dia. Baik, pada tahun ini juga Umar mengadakan kebijakan baru. Kebijakan ni maksudnya polisi baru. Maknanya dia ada buat satu sistem yang baru yang mana dia tubuhkan pejabat administrasi lah pada masa itu. Yang kita lihat di sini dikatakan bahawa dia membuat pejabat administrasi sementara Al-Waqidi menganggap Umar telah membuat pejabat itu sebelum tahun ini. Tapi Al-Waqidi menyebutkan bahawa sebenarnya sebelum tahun 20 Hijrah lagi pejabat administrasi ini sudah pun ditubuhkan oleh Umar bin Al-Khattab. Tapi ini kita lihat sebagai perbezaan pendapat yang berlaku di kalangan sejarawan Muslim lah tentang apa yang telah dilakukan, apa yang telah diubah oleh Umar bin Al-Khattab dalam pemerintahannya pada tahun 20 Hijrah. Nanti insya-Allah kita akan pergi kepada perbincangan-perbincangan yang lebih tuntas berkenaan dengan semua poin-poin ini bila kita dah masuk pada bab yang berikutnya lah. Ini cuma kita boleh saya kata just touch and go sahaja tentang apa perkara-perkara yang berlaku untuk setiap tahun yang ditadbir oleh Umar bin Al-Khattab pada masa itu. Baik, seterusnya kita ada satu kes yang penting yang berlaku pada tahun 20 Hijrah. Kalau kita lihat di muka surat 260 itu sendiri ada satu subtopik yang sedikit panjang disebutkan tentang keluhan penduduk Kufah atas perilaku Sa'ad iaitu gubernurnya dan sebab itu dia diturunkan dari jawatannya, iaitu diberhentikan daripada jawatannya. Baik, apa yang berlaku kepada Sa'ad? Sa'ad ini adalah seorang sahabat Nabi yang masya-Allah tabarakallah sifatnya, akhlaknya, kepribadiannya, keimanannya. Jadi Sa'ad ibn Abi Waqqas pada masa itu ketika Umar bin Al-Khattab menjadi khalifah, dia dilantik sebagai gubernur di Kufah. Okey, dan pada masa tersebut Sa'ad ibn Abi Waqqas juga banyak diarahkan oleh Umar bin Al-Khattab untuk meluaskanlah wilayah ke tempat-tempat lain. Jadi ada pada satu masa kalau kita lihat dalam perbincangan ini, ketika Umar bin Al-Khattab ingin menghantar satu misi ketenteraan ke Nahawan pada masa itu, berlaku satu kes yang mana Umar mendapat aduan daripada penduduk Kufah tentang Sa'ad ibn Abi Waqqas ini. Jadi ada di kalangan mereka yang membuat demonstrasi dengan memprotes Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Dan laporan yang didapati oleh Umar pada masa itu ialah mereka mengatakan bahawa solat Sa'ad tidak betul.
Mereka kata saat ni dia solat tapi solat dia ada masalah lah gitu. Ini laporannya sampai kepada Umar bin Al-Khattab yang menyebabkan penduduk Kufah pada masa itu tidak berpuas hati dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Namun, bukan semua penduduk Kufah yang berpandangan sedemikian. Ada dia punya dalang yang membuat laporan ini. So kalau kita lihat yang telah saya ringkaskan di sini disebutkan bahawa pelapor hal ini kepada Umar ialah Al-Jirah bin As-Sinan Al-Asadi dan followers dia. So dia dan pengikut-pengikut dia ni buat satu aduan laporan kepada Umar bin Al-Khattab menyatakan bahawa Sa'ad ibn Abi Waqqas solat dia tak betul. Jadi mereka buat satu demonstrasi untuk memprotes Sa'ad ini menjadi governor pada masa itu. Sedangkan Sa'ad sedang buat persediaan untuk pergi ke Nahawan bagi meneruskan misi ketenteraan yang telah diperintahkan oleh Umar bin Al-Khattab. Jadi Muslimah, sila lihat pada perenggan yang pertama yang terdapat di muka surat 260 di situ. Saya nak baca sedikit perenggan itu. Disebutkan bahawa penduduk Kufah mereka bangkit mengadakan demonstrasi bagi memprotes Sa'ad ibn Abi Waqqas sewaktu kaum muslimin bersiap-siap akan menaklukkan Parsi pada peperangan Nahawan tahun 20 Hijrah. Mereka melaporkan segala tindak tanduk Sa'ad pada masa itu hingga mereka menuduh Sa'ad tidak benar solatnya. Jadi orang yang melaporkan hal ini kepada Umar adalah seorang lelaki yang bernama Al-Jirah bin Sinan sebagaimana yang terdapat dalam slide saya itu dengan sokongan beberapa orang yang bersamanya, iaitu bersama dengan pengikut-pengikutnya. Baik, ketika laporan ini sampai kepada Umar bin Al-Khattab, Umar pun kata begini kepada mereka ni lah. Umar kata, sesungguhnya tanda niat buruk kalian adalah pembangkangan kalian terhadapnya dalam keadaan seperti ini. Iaitu dalam keadaan Sa'ad telah bersiap-siap untuk memerangi musuh-musuh Allah yang telah berkumpul untuk memerangi kalian. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menghalangi aku untuk memeriksa Sa'ad sebagaimana yang kalian laporkan. Bagi Umar pada masa itu bila aduan ini sampai kepada dia, dia dapat rasakan bahawa ini adalah satu laporan yang ada niat buruk. Kerana ia sampai pada waktu ketika Sa'ad ibn Abi Waqqas dia sedang bersiap sedialah untuk pergi menjalankan misi ketenteraan ke Nahawan. Jadi di sini Umar melihat laporan ini adalah sebuah laporan yang ada masalah lah. Tetapi Umar kata walaupun begitu kan, walaupun sebenarnya dia percaya kepada Sa'ad ini yang tak mungkin lah Sa'ad ini dia solatnya salah kerana di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu an yang bukan calang-calang Sa'ad ibn Abi Waqqas ni. Bukan kita kata orang yang yang jumpa Nabi di akhir hayat Nabi. Sebab Sa'ad ibn Abi Waqqas, kalau saya nak ceritakan tentang biografi beliau, dia adalah orang yang kelima memeluk agama Islam ketika awal Nabi berdakwah di Makkah. Maknanya di antara as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama memeluk agama Islam. Dan ketika itu banyak riwayat menyebutkan tentang Sa'ad ibn Abi Waqqas ketika dia memeluk agama Islam umurnya 17 tahun. Antara yang termuda pada masa tersebut, menunjukkan kepada kita kehidupan dia dengan Nabi SAW begitu dekat. Begitu dekat dan tak mungkin dalam keadaan kehidupan dia yang dekat dengan Nabi menjadi antara sahabat yang Nabi kata apa? Al-Mubashirin bil Jannah ni. Iaitu Sa'ad ibn Abi Waqqas di kalangan sahabat Nabi yang Nabi jamin dia dengan syurga. Tak mungkin dia akan solat ikut kehendak hati dia. Sebab itu Umar bin Al-Khattab pada masa itu dia agak ragu dengan apa yang disampaikan oleh Al-Jirah dan teman-temannya tentang Sa'ad tersebut. Jadi tetapi bagi Umar, apa jua laporan yang sampai kepada dia? Aduan berkenaan dengan governornya sebab dia tak duduk di Kufah. Kan? Umar tak duduk di Kufah, Umar duduk di Madinah. Jadi dia tidak boleh memandang remeh, memandang ringan terhadap
apa jua aduan yang diberikan. Mungkin betul, mungkin tidak. Sebab itu di sini kita dapati Umar dia tetap buat laporan. Maksudnya dia tetap menyiasatlah ya, menyuruh orang untuk memeriksa adakah benar sebagaimana yang dilaporkan kepada beliau. Jadi kita lihat begini ya Muslimah, Umar bin Al-Khattab dia buat satu tindakan. Maknanya dia keluarkan satu arahan, iaitu dengan menghantar Muhammad bin Maslamah untuk memeriksa kebenaran laporan itu. Jadi pada masa itu, Muhammad bin Maslamah dia pergi ke Kufah atas arahan Umar bin Al-Khattab. Okey, dia pergi ke Kufah untuk lihat betul ke apa yang telah disampaikan kepada Umar. Jadi kalau kita lihat di muka surat 261 pada perenggan yang kedua di situ, disebutkan bahawa kemudian Umar dia mengutus Muhammad bin Maslamah yang memang khusus sebagai utusan kepada para governor. Jadi maknanya Muhammad bin Maslamah ini tugasnya, kebiasaannya diberikan oleh Umar bin Al-Khattab kepada dia untuk pergi kepada setiap governor untuk cek, untuk periksa. Ini tugas Muhammad bin Maslamah. Jadi bila laporan tersebut sampai kepada Umar bin Al-Khattab, Umar pun hantar Muhammad bin Maslamah untuk cek. Okey, adakah benar sebagaimana yang telah dilaporkan kepada beliau? Jadi pada masa itu Muhammad bin Maslamah dia pergi ke Kufah, dan ketika sampai di Kufah, Muhammad ni dia berjalan mengelilingi seluruh kabilah, perkampungan dan seluruh masjid di Kufah untuk mencari informasi yang paling akurat, iaitu yang paling tepat mengenai Sa'ad. Jadi dia pergilah ya, bila Muhammad bin Maslamah ni sampai ke Kufah, dia pergi ke setiap perkampungan, dia pergi ke setiap tempat yang ada di Kufah, pergi ke setiap masjid untuk dia mendapatkan feedback daripada orang ramai, daripada penduduk Kufah. Mak dia bukan pergi satu masjid tapi dia pergi semua masjid untuk dia dapatkan pendapat, untuk dia dapatkan maklum balas daripada orang ramai ataupun penduduk Kufah tentang governor mereka yang bernama Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu itu tadi. Jadi ketika itu ya, ternyata seluruh penduduk memuji Sa'ad. Bila Muhammad bin Maslamah ini dia pergi ke setiap penjuru Kufah ni, terutamanya ke masjid-masjid ni, sebab tadi yang dilaporkan ialah berkenaan dengan solat Sa'ad kan, sebab tu kena pergi masjid untuk didengar ketika Sa'ad solat ni bagaimana, adakah betul memang dia solat salah. Okey, jadi sebab itu dia pergi ke masjid-masjid ini, dan ternyata dia dapati bahawa hampir keseluruhan penduduk Kufah memuji kepimpinan yang ada pada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Melainkan ya, kalau kita lihat di sini, melainkan para pengikut Al-Jirah bin Sinan. Tadi yang buat laporan tadi Al-Jirah bin Sinan bukan? So dia dan pengikut-pengikutnya sahaja yang cakap Sa'ad ni dia ada masalah. Tapi kalau yang lain tidak. Okey, kalau penduduk yang lain yang bukan pengikut kepada Al-Jirah ni, mereka tidak mengatakan perkara-perkara yang tidak baiklah berkenaan dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Jadi di sini ya Muslimah, kita lihat ketika itu mereka ni diam, tidak berkomentar. Maknanya mereka tak memberikan apa-apa feedback, mereka tak berikan apa-apa komplain tentang Al-Jirah, tentang Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dan salah seorang ketika Muhammad sampai di sebuah perkampungan yang namanya Bani Abs. Okey, bila Sa'ad sampai di perkampungan ini, ada salah seorang lelaki yang bernama Usamah bin Qatadah, atau dengan satu gelaran dipanggil sebagai Abu Sa'dah, berdiri lalu berbicara. Jadi bila Muhammad ni sampai di tempat perkampungan Bani Abs ni, lelaki ini yang bernama Usamah bin Qatadah, dia bangun bila Muhammad tanya ada tak apa-apa komplain ke, nak feedback ke apa tentang governor Kufah ni. Kalau ada, beritahu dia lah kan, dia boleh ambil lah maklum balas yang diberikan untuk dia ambil tindakan. Jadi salah seorang di kalangan mereka bernama Usamah bin Qatadah, dia berdiri. Dia berdiri, kemudian dia berbicara, dia kata apa? Jika engkau memang menginginkan berita tentang Sa'ad,
maka ketahuilah bahawa Sa'ad tidak pernah membahagikan harta dengan sama rata. Dia nak kata Sa'ad ibn Abi Waqqas ni tak adil lah. Okey. Maka ketahuilah bahawa Sa'ad tidak pernah membahagikan harta dengan sama rata, tidak adil terhadap rakyatnya dan tidak pernah berperang bersama pasukannya. Ini kata-kata dia. Maknanya ini komplain lah yang dia berikan kepada Muhammad bin Maslamah itu tadi. Baik. Bila Sa'ad ni dia dengar siapa tadi nama? Usamah bin Qatadah ucap perkara yang tidak benar tentang diri dia. Ini kita panggil sebagai fitnah. Perkara yang bohong. Sedangkan Sa'ad ibn Abi Waqqas tak buat sebagaimana yang disebutkan oleh Usamah bin Qatadah. Sama juga. Sa'ad tidak sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Jirah dan teman-temannya ataupun pengikut-pengikutnya. Dan sekarang ini Usamah bin Qatadah, dia bukan hanya beritahu kepada Muhammad bin Maslamah bahawa yang Sa'ad bin Abi Waqqas ada masalah daripada solat. Tapi dia cakap Sa'ad bin Abi Waqqas ni adalah orang yang tak adil, bagi harta tak sama rata, kemudian tak ikut dalam peperangan. Perkara ini adalah perkara yang dusta. Apa kata Sa'ad ibn Abi Waqqas ketika dia mendengar hal itu disampaikan kepada dia? Okey, hal itu disampaikan kepada dia. Di sini, Sa'ad ibn Abi Waqqas mendoakan keburukan untuknya. Apa kata Sa'ad? Sebenarnya apa yang disebutkan dalam kes ini ada diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya. Maknanya kisah ni kisah yang sahih. Kisah yang sahih Imam Al-Bukhari muatkan dalam kitab sahihnya. Menyebutkan tentang doa yang diucapkan oleh Sa'ad untuk Usamah bin Qatadah. Jadi di sini dinyatakan kepada kita, Sa'ad dia doa kepada Allah, Ya Allah, jika apa yang dikatakannya adalah dusta. Kalau Usamah ni, memang dia cakap tu benda yang tak betul tentang aku ni, kerana didorong oleh riak dan kerana ingin dipuji, maka butakanlah matanya. Ni doa Sa'ad. Maka butakanlah matanya, banyakkan anaknya dan jatuhkan dia ke dalam fitnah dan jeritan hawa nafsu yang menyesatkan. Ni doa Sa'ad kepada Usamah bin Qatadah. Dan tak lama setelah itu, kita dapati matanya menjadi buta. Mata Usamah bin Qatadah itu jadi buta. Kemudian dikatakan dan dia memiliki 10 anak perempuan, tu ramai anak dia. Jika mendengar tentang wanita, sebab tadi Sa'ad ada doakan supaya hidup dia ni penuh dengan fitnah, jeratan hawa nafsu. Apa yang berlaku kepada Usamah bin Qatadah? Bila dia ni tak boleh tengok perempuan, begitu keadaan dia. Dia tak boleh tengok orang perempuan, dia akan datang dan menggoda perempuan-perempuan itulah dalam keadaan semikian. Walaupun sebenarnya dia dah tua renta, dia dah tua, dia dah tak boleh buat apa, tapi keadaan dia tak boleh tengok orang perempuan. Nanti dia ada je yang dia nak usik lah, yang dia nak goda, yang dia nak kacau. Begitu keadaannya. Dan jika dia terjatuh, dia akan selalu berkata. Sebab tadi pun saya katakan, dalam dia hidup begitu sampai dia tua. Dia hidup dalam keadaan yang menyedihkan ini hingga dia tua, sehingga kalau dia jalan, dia jatuh, dia akan sendiri ucapkan begini. Dia akan kata, aku terkena doa Sa'ad, si lelaki yang penuh berkah. Dia kata begitu. Dia sendiri tahu bahawa dia terkena dengan doa Sa'ad ibn Abi Waqqas, seorang sahabat Nabi yang kehidupannya penuh berkah. Kerana apa? Lidah dia, mulut dia yang berkata dusta tentang Sa'ad ibn Abi Waqqas itu tadi. Di saat doakan keburukan untuk Usamah tersebut kan. Dan Sa'ad juga dia doakan untuk Al-Jirah dan pengikutnya. Kalau lihat pada muka surat 262 di situ Muslimah. Sa'ad juga mendoakan Al-Jirah dan teman-teman yang telah memfitnahnya. Maka seluruhnya terserang penyakit di sekujur badan mereka dan bencana kehancuran pada harta mereka. Mana Al-Jirah dan pengikutnya juga tidak terlepas daripada doa Sa'ad.
saat ini dia doa, sampailah mereka ni terkena dengan penyakit. Tidak disebutkan kepada kita ya apa jenis penyakitnya. Tapi yang penting penyakit itu menyerang keseluruhan tubuh mereka dan bencana kehancuran juga berlaku kepada harta benda mereka. Kita lihat di sini, aduan yang diberikan kepada Umar bin Al-Khattab, ia diperiksa, ia dinilai oleh Umar bin Al-Khattab. Dan pada masa itu, Umar bin Al-Khattab dia memanggil Sa'ad, dia panggil Al-Jirah dan pengikutnya untuk dibuat pengadilan. Sebab tu kalau kita lihat kepada perenggan yang berikutnya dalam kitab kita di muka surat 262 itu tadi, kita dapati bahawa Muhammad bin Maslamah mengerahkan penduduk Kufah untuk memerangi penduduk Nahawan sesuai instruksi lah Umar bin Al-Khattab. Muhammad bin Maslamah kemudian membawa Sa'ad, Al-Jirah dan rakan-rakannya berjalan menemui Umar. Ketika hadir di hadapan Umar, beliau langsung memeriksa kebenaran laporan perihal Sa'ad dan menanyakan kepada Sa'ad bagaimana solat yang dia lakukan. Jadi Umar bin Al-Khattab tanya kepada Sa'ad, bagaimana solat yang kau laksanakan wahai Sa'ad? Okay, di sini Sa'ad dia memberikan pengakuannya kepada Umar bin Al-Khattab. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari menyebutkan jawapan yang diberikan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas kepada Umar. Dia kata begini kepada Umar, "Ama ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah, aku memimpin solat mereka sebagaimana solatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan dia kata gitu. Dan dia kata tidaklah aku mengurangkan sedikit pun dalam melaksanakan solat Isyak bersama mereka. Maknanya tak ada pun dia nak kurangkan, tak ada pun dia nak tambah ke kan dalam solat itu. Maknanya dia solat sebagaimana yang Nabi SAW solat. Dan dia kata apa di sini? Aku memanjangkan bacaan pada 2 rakaat pertama dan aku memendekkan pada 2 rakaat yang akhir. Maksudnya dia baca surah panjang lah. Ya, pada rakaat yang pertama, rakaat kedua ada surah tu kan. Maka dia panjangkan bacaan di situ. Tapi rakaat kedua, rakaat ketiga, keempat kita pendekkan sedemikian keadaan dia. Maknanya macam biasa solatnya. Tak ada yang pelik ya. Tidak ada yang nak ditambah, nak dikurang dan sebagainya. Sebagaimana dakwaan yang diberikan oleh Al-Jirah dan pengikut-pengikutnya. Jadi Umar bin Al-Khattab ketika dia mendengar penjelasan yang diberikan oleh Sa'ad, ya kita lihat dalam kitab kita ya ada sebenarnya pengakuan ini yang diberikan oleh Sa'ad tersebut ya. Dan Umar berkata padanya, begitulah sangkaanku terhadapmu wahai Abu Ishaq. Jadi Umar kata ya betul lah. Begitulah yang aku sangka tentang engkau wahai Abu Ishaq. Dan Sa'ad melanjutkannya, pada masa itu Sa'ad pun kata kepada Umar bin Al-Khattab. Okey, kita lihat apa yang dia sebutkan di sini kepada Umar. Di perenggan yang panjang tu ya, Muslimah di perenggan yang kedua lah, saya nak baca perenggan ini. Sa'ad dia kata begini kepada Umar. Dia kata kepada Umar, aku adalah orang yang kelima masuk Islam. Dia ingatkan balik kepada Umar. Dia ingatkan balik kepada Al-Jirah dan para pengikutnya siapa dia. Okay, jangan main-main dengan dia. Okay. Siapa dia? Dia ingatkan balik kepada mereka ni. Siapa dia? Dia kata, aku adalah orang yang kelima masuk Islam. Dan kami pernah makan daun kayu ketika tidak menemukan makanan lagi hingga mulut kami luka-luka. Itu maknanya dia dengan Nabi ni, dia duduk dengan Nabi, dia duduk dalam dakwah Islam, bukan ketika Islam sudah berada dalam keadaan yang orang kata stabil, keadaan yang aman damai, tetapi dia bermula dengan Islam ni ketika Islam berhadapan dengan situasi yang begitu genting. Ketika saat dakwah ditolak mati-matian oleh orang ramai pada masa itu sehingga mereka terpaksa makan kayu, makan daun kering untuk survive pada masa tersebut. Ini dia ceritakan kepada Umar tentang keadaan diri dia yang hidupnya diberikan untuk dakwah Islam.
Kemudian dia kata, aku juga orang yang pertama memanah di jalan Allah. Ketika itu, tidak ada seorang pun pemanah di dalam kalangan sahabat Nabi SAW. Dia belajar memanah sebab Islam dah membangun, Islam sudah menyertai siri peperangan, kan, peperangan Badar, peperangan Uhud. Kalau kita ingat, peperangan Uhud adalah peperangan pertama yang memiliki tentera memanah pada masa itu. Jadi Sa'ad ibn Abi Waqqas adalah tentera yang dipanggil sebagai pemanah yang pertama dalam agama Islam, yang belajar bagaimana cara nak memanah untuk dakwah. Ya, dia kata begitu. Dan Rasulullah SAW pernah mengumpulkan nama kedua ibu bapaku untukku. Dan pada masa itu, Sa'ad cerita kepada Umar, tidak ada di kalangan sahabat lain yang mana Nabi ni pernah memberikan satu jaminan kepada mereka dengan nama kedua ibu bapanya. Sebab pada masa itu, Sa'ad ibn Abi Waqqas ni dia nak memanah. Tapi macam dia tak confident. Dia tak confident untuk memanah pada masa tersebut. Jadi Nabi kata kepada dia, wahai Sa'ad, lempar, maknanya panah, kan? Demi ayahku dan ibuku. Ni Nabi sebut kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Demi ayahku dan ibuku sebagai tebusanmu. Nabi berikan jaminan untuk dia, bagi semangat menggunakan nama ibu dan ayahnya. Itu Sa'ad ingatkan kepada Umar. Nabi, dia tak pernah kumpulkan nama kedua ibu bapa untuk sahabat yang lain, melainkan untuk aku. Kemudian dia kata apa? Padahal tidak pernah sebelumnya baginda berbuat hal itu untuk seorang pun. Nabi tak pernah sebut tentang nama mak ayah ni untuk sahabat-sahabat yang lain, melainkan kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kemudian dia kata apa? Tapi kini Bani Asad menganggap diriku tidak pandai solat dengan benar. Hari ini tiba-tiba datang orang kata aku ni solat tak betul. Ni apa ni? Macam gitu lah kan. Ni kalau ayat kita, ni apa ni? Tiba-tiba orang kata kita solat tak betul. Dan dalam riwayat yang lain menyebutkan bahawa kenapa pula tiba-tiba mereka mencurigai keislaman aku sebagai seorang Muslim yang dia kata hidup melihat dakwah Islam ini daripada awal, yang mengorbankan jiwa raga demi agama Islam hingga setelah Nabi wafat pun Sa'ad ibn Abi Waqqas masih lagi berdiri, berjuang untuk agama. Tiba-tiba ada orang datang meragui keislaman aku sebagai seorang sahabat Nabi SAW. Ini kita panggil sebagai kekesalan lah yang ada, ya, pada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dia kata jika memang benar tuduhan mereka, bererti aku telah binasa dan sia-sia seluruh amal aku. Dan kalau betul lah apa yang mereka kata tentang aku ini, aku solat tak betul, aku berikan harta kepada rakyat ni dengan keadaan yang tidak adil, ya, aku tak ikut pergi berperang, memang aku ni orang yang binasa, aku adalah orang yang sia-sia dalam agama aku. Ini kita panggil dia macam kecewa lah, ya, kenapa orang boleh sebut begitu tentang diri dia. Satu benda yang tak terfikir oleh dia. Dan dia kata ke sini, kemudian Umar berkata kepada Sa'ad, siapa yang engkau tunjuk untuk memimpin Kufah? Jadi bila Umar dengar apa yang disebutkan oleh Sa'ad itu tadi kan, Umar kata, siapa yang engkau akan tunjuk untuk memimpin Kufah? Sa'ad berkata, Abdullah bin Itban. Jadi Umar merestui pilihan Sa'ad itu sebagai penggantinya untuk mengawasi wilayah Kufah. Dan Abdullah adalah seorang yang telah berumur dan salah seorang dari tokoh sahabat yang menjadi halif, iaitu sekutu Bani Hublah dari kaum Ansar. Sementara sejak dibebas tugaskan, walaupun sebenarnya pemberhentian ini bukan disebabkan kelemahannya maupun pengkhianatan dirinya, Sa'ad mengancam para pengadu tersebut agar dijatuhi hukuman berat kalau saja mereka tidak mengingat bahawa tuntutan tersebut akan mempengaruhi orang-orang lain kelak menjadi takut melaporkan tingkah laku para pemimpin amir mereka. Jadi di sini kita lihat, ya muslimah, dalam kes ini Umar bin Al-Khattab tetap memberhentikan Sa'ad ibn Abi Waqqas daripada jawatan dia benarnya. Bukan kerana Sa'ad ibn Abi Waqqas ni memang betul laporan yang dibawa kepada Umar, bukan begitu. Okey, jangan salah faham. Oh, kalau gitu, kalau dia betul, kenapa Umar berhentikan dia? Mungkin ada orang mempersoalkan tentang tindakan Umar, ya, berkenaan dengan apa yang berlaku
kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas ini sebagai Gubernur Kufah pada masa tersebut. Sebenarnya kita lihat begini, Umar ini dia amat sayang kepada para sahabat Nabi. Bila dia lihat perkara tersebut berlaku kepada Sa'ad, dia nak jaga Sa'ad ni. Supaya perkara yang sama tak berlaku lagi kepada Sa'ad. Ini baru kecil. Ya, jadi bagi Umar bin Al-Khattab tak naklah benda-benda begini berlaku lagi kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas, sedangkan Sa'ad ibn Abi Waqqas dia bukan calang-calang sahabat. Maknanya Umar nak jauhkan Sa'ad ibn Abi Waqqas daripada fitnah. Buktinya, kita lihat di sini, Umar tetap menjunjung tinggi Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kenapa saya kata begitu? Ketika Umar dia memberikan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan dia menjadi khalifah yang ketiga setelah kewafatannya nanti. Antara nama yang dia senaraikan ialah nama Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Jika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an bukan seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, mana mungkin Umar bin Al-Khattab akan menyenaraikan nama dia sebagai calon khalifah yang ketiga pada masa itu. Sebab itu kita lihat dalam kitab kita di sini, Umar berkata dalam wasiatnya setelah menyebutkan Sa'ad termasuk salah seorang dari 6 tokoh penting dalam musyawarah untuk memilih khalifah. Jika jawatan khalifah ternyata jatuh kepada Sa'ad, maka ia berhak untuk itu. Sa'ad ibn Abi Waqqas berhak untuk menjadi khalifah. Tetapi jika tidak, maka siapa saja yang menjadi khalifah hendaklah selalu meminta petunjuk dan saran-sarannya. Nampak ya? Umar kata kalaupun Sa'ad ibn Abi Waqqas dia tak jadi khalifah yang ketiga setelah kewafatan dia nanti, tetapi yang dilantik menjadi khalifah pada masa itu tetap perlu meminta nasihat, perlu meminta saranan daripada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ini kata-kata Umar bin Al-Khattab di akhir hayat dia. Kemudian kita lihat juga Umar kata apa di sini? Sesungguhnya aku memecatnya bukanlah kerana dirinya tidak sanggup memikul amanah dan bukan pula kerana dirinya berkhianat. Umar kata ketika dia pecat Sa'ad ibn Abi Waqqas bukan kerana dia adalah orang yang mengkhianati penduduk Kufah ataupun kerana dia orang yang tidak amanah ketika dia menjalankan tanggungjawabnya. Tetapi jika kita melihat kepada teks-teks sejarah yang lain menunjukkan bahawa relevannya apa yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab pada masa itu ialah untuk menjaga sahabat Nabi ini agar dia tidak lagi terkena dengan fitnah-fitnah yang bagi Umar benda-benda begini tak seharusnya berlaku kepada seorang sahabat Nabi. Bagi menjaga keadaan diri Sa'ad ibn Waqqas itu sendiri. Dan tadi kita lihat bagaimana Sa'ad ibn Abi Waqqas ni dia berdoa tentang Usamah bin Qatadah, dia berdoa tentang Al-Jirah dan pengikut-pengikutnya. Jangan lupa Muslimah, kalau siapa yang tak tahu saya nak ingatkan, kalau siapa yang lupa saya pun nak ingatkan di sini. Ya, tak tahu kita beritahu, yang tak ingat saya ingatkan. Sa'ad ibn Abi Waqqas adalah seorang sahabat Nabi yang dikenali sebagai seorang sahabat yang makbul doanya. Itu pun orang berani fitnah dia. Sebab itu doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah tentang Usamah, Allah angkat doanya. Tentang Al-Jirah dan pengikutnya, Allah kabulkan. Kenapa doa Sa'ad ibn Abi Waqqas ini Allah kabulkan? Kerana berkat doa Nabi SAW tentang diri dia. Pada satu ketika Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah, Allahumma stajib li Sa'din idza da'aka. Ya Allah, Engkau perkenankanlah doa Sa'ad jika dia berdoa kepada Engkau. Lantaran doa Nabi itu, ia menjadi berkat kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas sehingga doa-doa yang dipanjatkan oleh Abi Waqqas, ia menjadi doa yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Seorang sahabat ni yang memiliki sifat yang tidak seharusnya difitnah, tidak seharusnya diungkapkan perkataan-perkataan yang tidak baik tentang diri dia. Sebab tu di sini Umar ni betul-betul jaga. Umar pun mungkinlah Umar bimbang lah kalau Sa'ad ni doa benda-benda yang ni mungkin terkena juga kepada diri dia. Sebab tu amat berhati-hati Umar menjaga Sa'ad ibn Abi Waqqas ini.
ucapan Sa'ad, kalau kita lihat kepada riwayat lain, pernah ada seorang lelaki ini, dia naik kuda. Lalu dia mencela Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an. Sa'ad dengar apa yang dicela oleh lelaki ini. Sa'ad kata, kenapa engkau mencela seorang sahabat Nabi? Kenapa engkau mencela orang yang dah berdakwah, orang yang dekat dengan Nabi? Sa'ad, kenapa engkau cakap gitu? Kan? Engkau ni takkan bergerak daripada sini melainkan Allah akan hapuskan engkau. Apa yang terjadi kepada lelaki itu? Akhirnya, kudanya tergelincir, kepala dia terputus. Kerana ucapan Sa'ad itu tadi. Tak boleh buat main ni. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi yang Nabi doakan supaya apa yang dia doa kepada Allah tu, Allah angkat doa dia. Sebab tu dia dikenali di kalangan sahabat ni sebagai seorang sahabat Nabi yang doanya makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, tabarakallah. Sebab itu dia kata kepada Umar tadi kan, kenapa macam dia disappointed lah, kenapa orang boleh sampai cakap tentang diri dia berkenaan dengan solat dia ni tau. Okey, berkenaan dengan solat dia, berkenaan dengan kepribadian diri dia, yang benda itu tak mungkin dia akan lakukan. Sebagai seorang yang dekat dengan Nabi SAW, sebagai seseorang yang mana betul-betul menjaga keimanan dia, ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena ingat muslimah, Allah tak akan mengabulkan doa orang yang melakukan kemaksiatan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Sa'ad? Di samping dia merupakan seorang sahabat Nabi yang mulia, yang dijamin dengan syurga, dia adalah orang yang menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan calang-calang manusia ni, Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun sayangnya, fitnah manusia telah melupakan siapa orang yang mereka fitnah. Jadi kalau kita lihat dalam kitab kita di sini, ya, Umar sendiri tidak pernah menafikan tentang kebaikan, ketakwaan yang ada pada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Sehingga kita lihat tadi kan, dia memang minta orang ambil Sa'ad ibn Abi Waqqas ni sebagai khalifah. Kita senarailah sebagai calon khalifah. Dan kalaulah Sa'ad ibn Abi Waqqas dia tak jadi khalifah sekalipun, orang yang menjadi khalifah perlu menjadikan Sa'ad ibn Abi Waqqas sebagai penasihat, orang yang memberikan pendapat tentang pentadbiran negara daripada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Jadi ini adalah peristiwa yang berlaku pada 20 Hijrah. Ya, peristiwa penting yang berlaku pada 20 Hijrah ketika Umar bin Al-Khattab memimpin Madinah pada masa itu, menjadi khalifah pada masa tersebut. Jadi di situ adalah sebahagian peristiwa yang berlaku pada tahun 23 Hijrah lah ya, yang merupakan perbincangan terakhir bagi bahagian kita yang kedua untuk perbincangan Umar menjadi khalifah di sini. Saya tidak mahu baca lah ya pada muka surat 263. Jadi biarkan saja sebahagian peristiwa di tahun 23 Hijrah tersebut. Boleh baca sendiri sebab tidak ada perkara-perkara yang complicated lah untuk tahun 23 Hijrah. Dia cuma letakkan sikit-sikit lah ya apa yang terjadi. InsyaAllah kita akan bincangkan secara terperinci peristiwa-peristiwa yang berlaku pada 23 Hijrah. Yang penting pada tahun 23 Hijrah, ia adalah tahun kewafatan Umar bin Al-Khattab yang merupakan pengakhiran kepada kepimpinan beliau sebagai khalifah pada masa tersebut. Baik muslimah, kita lihat kepada pengajaran yang boleh kita peroleh daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku pada tahun 20 Hijrah itu tadi. Ada dua pengajaran yang ingin saya bawa pada pagi ini. Ya, pengajaran pertama yang penting di sini ialah dusta membawa ke neraka. Ya, pegang baik-baik ya. Lidah kita perlu jaga apa yang kita nak sebut tentang diri seseorang, tentang perilaku dia. Adakah itu perkara yang benar? Adakah apa yang kita nak sampaikan tentang seseorang ia perkara yang betul? Fakta atau auta? Okey tak? Fakta atau auta? Betul ke tak apa yang kita nak sampaikan tentang diri seseorang? Adakah itu
satu perkara yang dusta, fitnah, kerana Nabi SAW ingatkan kepada kita supaya kita jauhi, kita hati-hati dengan fitnah ataupun dengan dusta ini. Nabi kata apa dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan status hadis yang sahih. Nabi ingatkan kepada kita, iyyakum wal kadhib. Okey, jauhilah dusta, ingatlah kalian, jauhilah, berhati-hatilah dengan dusta ini. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta ini dia akan bawa kita kepada perkara-perkara yang buruk. Bila kita berbohong, kita berdusta, ia akan bawa banyak perkara-perkara yang tidak baik dalam kehidupan kita. Bukan hanya tentang kehidupan kita, tetapi kehidupan orang lain yang ada di sekitar kita, terutamanya orang yang kita dustakan itu tadi. Okey, bukan kita saja, orang di sekitar kita dan orang yang kita dustakan tersebut. Dan Nabi ingatkan dalam hadis ini, bila kita buat perkara-perkara dusta, dusta tersebut bawa kita kepada keburukan dan kebiasaannya wa innal fujura yahdi ilan nar. Kebiasaannya perkara-perkara yang buruk ini akan bawa kita masuk ke dalam api neraka. Perkara buruk akan bawa kita masuk ke dalam api neraka. Wa innar rajula la yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban. Seseorang yang mana dia berdusta dan dia jadikan dusta itu sebagai sifat dia. Dia biasakan perangai berdusta ini, berbohong ini sebagai sifat dia. Nabi kata apa? Allah akan kenal orang ini, Allah akan, maknanya keadaan diri dia, status diri dia akan ditulis di sisi Allah sebagai kadzab, sebagai seorang pendusta. Maknanya Allah kenal dia sebagai seorang pendusta. Jadi tak boleh untuk kita buat main perkara berbohong ini. Suka-suka hati nak bohong, kan, tak kiralah apa niat kita. Mungkin niat kita kerana kita, yelah, biasanya orang kalau bohong ni niatnya ialah kerana cemburu, dengki, tak puas hati, kan? Ataupun ada perkara-perkara yang dia ialah problem jiwa dia lah ni kan, yang menyebabkan dia ni berbohong tentang diri seseorang. Ataupun mungkin saja-saja, ataupun mungkin dia pun tak tahu sebenarnya cerita tu cerita yang bohong. Tapi kerana sifat dia yang suka menyebarkan cerita, dia pun sebarkan cerita itu kepada orang lain. Jadi kita ni, ya Muslimah, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingatkan kepada diri kita. Perkara-perkara yang bohong, atau senanglah ya kalau kita nak apply pada konteks kita hari ini, fake. Okay? F-A-K-E jangan salah dengar pula ni. F-A-K-E tu fake ni, benda-benda yang palsu, jangan sesekali kita sebarkan. Amat bahaya. Pernah kan saya bincangkan tentang sebuah hadis yang mana Nabi SAW ketika dia dibawa oleh dua malaikat untuk melihat keadaan penghuni neraka. Apa yang diperlihatkan kepada Nabi SAW? Nabi ada lihat seorang lelaki yang mana dia merobek mukanya sendiri dengan pisau yang ada cangkuk. Kan daripada kanan ke kiri. Dia letakkan pisau tu di mulut dia sampai ke tengkuk, masuk ke hidung, sampai ke mata, kemudian pergilah ke sebelah kanan, sebelah kiri pula. Yang sini tengah nak buat ni, yang sini dah siap cantik balik, dan itu berterusan. Dia buat sendiri. Nabi tanya kepada dua malaikat, kenapa lelaki ini? Dan akhirnya malaikat kata apa? Dia adalah seorang lelaki yang mana dia bawa berita dusta. Kan, dia keluar bawa berita dusta
Dan dia sebarkan berita dusta itu sampai berita dusta tersebut tersebar ke mana-mana kerana perbuatan lidah dia. Itu yang dia lakukan. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? La yadkhulul jannah qattat. Tidak akan masuk syurga orang yang memfitnah. Kalau kita kata dalam nama itu fitnah, ia adalah satu pendustaan, pembohongan yang dilakukan oleh seseorang. Tak masuk syurga orang yang dia ini memviralkan, menularkan kes-kes ataupun berita-berita yang palsu, yang tidak benar. Sebab itu ni muslimah kita kalau tak tahu hujung pangkal berita, tak tahu cerita ni, kita duduk diam-diam tepi one corner lagi cantik. Itu orang kata kan. Lagi cantik, lagi jambu lah kita ni ya. Kalau duduk kat tepi tu diam-diam je dah sedar senyum. Sudah tak payah ambil tahu benda-benda yang kita sendiri tidak tahu hujung pangkalnya. Daripada kita duduk tambah sana tambah sini. Oh aku dengar biasa kan orang perempuan. Oh tu lah ya aku dengar. Orang kata lah orang kata macam gini. Orang kata dia tu gini. Padahal betul ke orang kata dia tu gini, orang kata dia tu gitu. Ni masalah kita ni kadang-kadang orang perempuan ni. Bukan perempuan je, orang lelaki pun sama juga kadang-kadang. Orang lelaki kalau dah kepo pun teruk juga perangai ya. So kita lihat keadaannya sedemikian. Bila kita pegang hadis ini berdasarkan kepada apa yang berlaku kepada Sa'ad itu tadi, orang beritahu kepada Umar berita bohong yang tak seharusnya disebarkan, tapi kemudian dibuat menjadi satu aduan, satu laporan ke atas Sa'ad. Sebenarnya ia adalah berita yang dusta. Apa yang disebutkan oleh Usamah bin Qatadah itu juga perkara yang dusta, yang tidak berlaku, tidak ada, tetapi dia reka, dia berdusta. Dia sebut Sa'ad buat itu, Sa'ad buat ini. Lihat apa yang berlaku kepada mereka. Allah takkan pernah membiarkan orang yang memfitnah orang lain. Kerana memfitnah orang lain ini adalah perbuatan menzalimi orang lain. Nabi SAW ada bersabda, Nabi kata apa? Babani mu'ajjilani uqubatuhuma. Ada dua azab yang Allah Subhanahu wa taala akan mempercepatkannya di dunia. Al-baghi wal-'aq, Nabi kata. Kezaliman, kederhakaan dan menderhaka kepada kedua ibu bapa. Kita kalau buat perkara zalim ni, kita tak selamat muslimah. Dan bila kita berdusta, kita memfitnah orang lain, itu adalah kezaliman yang kita lakukan untuk orang itu kerana kita membicarakan perkara yang tidak benar tentang diri dia. Dan ingat ya, pengajaran yang kedua ingin saya sampaikan pada hari ini ialah ingat, doa orang yang dizalimi adalah makbul. Bukan kita kata, oh Sa'ad bin Abi Waqqas je doa makbul ya, kalau orang lain tu bolehlah kita zalimi Ustazah. Tak bolehlah di sini. Kerana apa? Doa orang yang dizalimi adalah doa yang perlu kita lari darinya. Nabi SAW ingatkan kepada kita di sini muslimah. Ittaqi da'watal mazlum. Berhati-hatilah kamu terhadap doa orang yang dizalimi. Kerana apa? Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Kerana antara doa orang yang dizalimi itu dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada penghalang, tidak ada hijab. Tak ada penghadang. Maknanya apa? Allah angkat doa orang yang dizalimi. Kalau kita nak apply dengan kes tadi, sebagaimana Sa'ad ibn Abi Waqqas, dia dizalimi dalam kes itu. Kerana apa? Orang sebut perkara yang dia tak buat. Orang adukan kepada Umar bin Al-Khattab tentang diri dia yang mana itu merupakan fitnah. Dan dia rasa diri dia dizalimi dalam hal tersebut. Maknanya di sini kita lihat ya muslimah, apa yang berlaku kepada Sa'ad ataupun doa yang dipanjatkan itu bukan semata-mata kerana jaminan doa yang makbul daripada Nabi SAW untuk diri dia. Tetapi bagaimana doanya menjadi lebih-lebih makbul kerana dia adalah orang yang dizalimi dalam kes itu. Ya, ada dua perkara yang berlaku kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Namun jika ini juga berlaku kepada
orang yang ada di sekitar kita, yang mana dia dizalimi, kan? Apa-apalah perkara kezaliman yang berlaku ke atas diri dia yang dilakukan oleh orang lain, orang yang zalim, yang tak pernah nak fikir tentang orang lain, yang hanya fikir tentang kepuasan dirinya sendiri. Kerana orang yang memikirkan tentang kepuasan dirinya, dia tak akan pernah fikir orang lain susah ke, orang lain sakit hati ke, orang lain merana ke kerana perbuatan diri dia, dia tak akan pernah fikir tentang semua itu. Yang dia tahu apa yang dia buat, dia dapat manfaatnya, dia puas dengan apa yang dia lakukan. Tetapi kita kena ingat muslimah, dalam kes mana kita menzalimi orang lain, hati-hati. Jika dia berdoa tentang kita, Allah akan angkat doanya itu. Kerana tidak ada penghadang antara doanya dan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita nak buat apa-apa perkara dalam kehidupan kita. Tak kiralah dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, kita dengan suami kita, kita dengan anak-anak kita, kita dan ibu bapa kita, kita dengan adik-beradik kita, kita dengan ahli keluarga kita, kita dengan teman-teman yang ada di sekitar kita, kita dengan jiran kita contohnya. Semua itu perlu kita berhati-hati. Jangan sampai kita menzalimi orang yang ada di sekitar kita. Yang mana kita sendiri pun tak sedar, oh rupanya aku menzalimi dia. Rupanya aku menzalimi dia. Tak sangka pula aku menzalimi. Tak sangka aku menzalimi dia. Kalau kita tidak berhati-hati dengan tindakan kita, begitu juga dengan ucapan kita. Mungkin kita bercakap bohong tentang diri seseorang. Ini kezaliman ya. Kita boleh relate lah tentang hal itu. Mungkin kita memfitnah dia. Kita ucap perkara, kalaupun kita kata kita tak fitnah, kita tak cakap dusta tentang diri dia, mungkinlah ya kita sakitkan hati dia. Kita sebutkan perkataan-perkataan yang mengguriskan hati dia. Saya nak ingatkan begini ya, muslimah. Jangan sampai kita ucapkan perkataan-perkataan yang menyebabkan orang itu dia menangis di atas sejadahnya, berdoa kepada Allah dengan air mata, dengan keadaan yang mana kerana dia terguris dengan kata-kata kita. Kita tak pernah tahu. Ya, mungkin keadaan itu kita puncanya. Yang kita buat ke atas diri orang lain. Ya, angkat tangan doa kepada Allah dengan penuh air mata, dengan penuh kesedihan. Kerana mulut kita, kerana kata-kata kita. Kita tak pernah tahu mungkin kita puncanya. Namun kalau itu yang kita lakukan, bimbang sangat-sangat. Mungkin kita boleh terkena doa orang yang dizalimi ini. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu hati-hati pada setiap tindakan kita, perbuatan kita, ucapan kita tentang orang lain. Yang terutamanya tentang orang yang ada di sekitar kita, yang paling dekat dengan kita itu ahli keluarga kita. Kerana kita tidak mahu hidup dalam keadaan penuh penderitaan. Lihat apa yang berlaku kepada Usamah bin Qatadah itu. Sampai dia tua, sampai akhir hayat dia. Orang ramai yang hidup pada masa itu menyaksikan penderitaan Usamah bin Qatadah. Sehingga ada riwayat yang mengatakan hingga bulu mata dia ni panjang tutup. Mata dia sendiri, dia hidup dalam keadaan yang begitu muslimah. Dahsyatnya doa orang yang dizalimi. Pada masa itu kita lihat apa berlaku kepada Usamah bin Qatadah kerana dusta yang dia ucapkan tentang Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dan dia terkena dengan doa Sa'ad ibn Abi Waqqas yang mana bukan saja seorang yang Allah makbulkan doanya, tetapi orang yang telah dizalimi kerana dusta yang disebutkan tentang diri dia. Dan kita tak pernah tahu mungkin siapa yang kita fitnah, siapa yang kita dusta. Kerana apa, kita pun kalau cakap pun ikut sedap mulut kan. Jadi hati-hati terhadap setiap perilaku, setiap ucapan yang kita ucapkan tentang diri orang lain. Kalau kita tak tahu, kalau kita tak ada berita tentang itu, diam-diam sahajalah. Tak ambil tahu pun bagus juga. Kan? Supaya keinginan nak tahu tu tak ada. Kalau tak, macam mana aku ni penasaran je. Apa guna ayat Indonesia? Aku ni penasaran sih. Apa jadi pada dia? Macam itu kan. Tak payah
payahlah kita orang perempuan kadang-kadang nak tahu sangat sampai kita kompor berita. Bukan main lagi kita buat research. Buat research tentang benda ni bukan main lagi. Tapi kalau buat research tentang agama Islam ni tak nak pula kita ni. Buat research tentang benda bukan-bukan kadang-kadang ni. So sudahlah ya, tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak memberi manfaat dalam kehidupan kita. Ya, terutamanya tentang hal-hal yang dusta, perkara yang bohong, fitnah, tinggalkan, letak tepi sudah. Kerana apa kita bimbang kalau kita terlibat dalam perkara-perkara dusta ini yang menyebabkan kita menzalimi orang lain, mungkin orang itu doa, kita juga terkena dengan doa tersebut. Okey muslimah, wallahu a'lam bishawab. Itu sahaja perkongsian kita untuk pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, terutamanya diri saya juga ya. Macam tense sikit hari ni. Okey, macam mana semua di sini okey? Muslimah semuanya? Ada apa-apa yang ingin dipertanyakan? Saya kira tidak ada lah ya. Suara saya dah ada nak hilang dah suara Saza ni. Harap semuanya okey sahaja, baik-baik saja. Kak Zah di situ, Masya Allah, Tabarakallah. Tentang apa tu Kak Zah, Masya Allah, Tabarakallah? Mungkin tentang Sa'ad ibn Abi Waqqas tadi lah ya. Masya Allah, Tabarakallah. Okay, Alhamdulillah, Alhamdulillah Ustazah, jazakillahu khairan Ustazah wa iyyak Kak Zah. Okay, baiklah. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah ada atas perkongsian ilmu pagi ini, jazakillahu khairan wa iyyakunna. Alhamdulillah, terima kasih Zah. Ya, Alhamdulillah. Okey muslimah, jika tidak ada apa-apa, Kak Salimah pula. Cik Salimah masih lagi setia dengan kita pada pagi ini. Baik muslimah, kepada semua yang mengikuti kuliah kita daripada awalnya tadilah hingga ke akhirnya ini, saya ucapkan terima kasih di atas perhatiannya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada pagi ini. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan dan kesempatan untuk kita bertemu di minggu hadapan. Kita akan sambung ya muslimah, perbincangan ini kita akan masuk ke bahagian yang ketiga berkenaan dengan penaklukan Syam dan Mesir pada fasa yang kedua. Maknanya kita dah selesai perbincangan tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku pada setiap tahun dalam pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Kita akan terus masuk kepada penaklukan-penaklukan yang berlaku pada zaman Umar bin Al-Khattab. Jadi kita akan masuklah kepada siri-siri peperangan yang berlaku pada masa itu. Panjang juga perbincangannya, mudah-mudahan lah ya dapat kita manfaatkan pada setiap peristiwa penaklukan yang berlaku pada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Jadi itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan untuk kita bertemu di minggu hadapan di masa yang sama, di ruangan yang sama. Ustazah tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.